Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Lazimkan dirimu beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kerana siapa yang membelakangi keduanya itu, nescaya dia akan menjadi seorang zindik, yakni menyeleweng dari jalan yang lurus. Dan siapa yang ditolak dirinya oleh Islam, nescaya dia akan menjadi sesat. Maka dia nanti akan mendapat api neraka dan seksa yang berat, mendapat bencana dan murka sekaligus. Lain pula halnya dengan hati seorang arif, di antaranya dengan Allah Ta'ala, iaitu sesudah dia, yakni orang arif, mengamalkan hukum hakam Allah menurut hakikat serta benar pula dirinya berdiri di pintu Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang patut diikuti dan didengar kata-katanya. Sebab itu ditegah untuk mengikut orang yang tidak tahu selok belok hukum hakam Allah Ta'ala, kerana yang demikian itu adalah sesuatu yang mesti ada padanya, dan dia itu adalah pokok perkara agama ini. Tegasnya, siapa yang memperteguhkan amalannya dengan ikhlas seraya mengajarkannya kepada manusia lain, maka itu adalah suatu hal yang dipandang baik oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu telah berkata Nabi SAW, yang maksudnya, barang siapa yang belajar lalu mengamalkan pelajarannya, kemudian dia mengajarkannya pula pada yang lain, maka dia akan dikenal pada alam malakut sebagai orang besar, yakni orang utama. Jadi, jangan sampai kau duduk di tempat pertapaanmu, yakni uzlahmu, sedang engkau masih bodoh jahil. Kerana sesungguhnya duduk mengasingkan diri dari manusia dalam keadaan jahil dan bodoh adalah suatu kerosakan yang menyeluruh. Sebab itu Nabi SAW pernah berkata juga, yang maksudnya, Nabi SAW pernah berkata juga, yang maksudnya, tafaqqah summa i'tazil. Mula-mula belajar, kemudian barulah duduk menyendiri. Tidak boleh engkau duduk menyendiri di atas muka bumi ini, padahal masih ada siapa yang engkau mesti takut kepadanya dan engkau mengharapkannya. Memang tiada siapa lagi yang mesti engkau takut, hanya satu sahaja, dan yang engkau mengharapkan kecuali satu sahaja, iaitu Allah Ta'ala sahaja. Aku sendiri tidak kenal siapa pun selain Allah Ta'ala sahaja untuk aku mendirikan agamaku dan mendekatkan diriku kepadanya. Oleh itu, hendaklah engkau mendirikan agama Allah dan perbantulah dia kerana keredaannya, bukan kerana keredaan selain dia. Orang siddiqin mendengar seruan agama yang menyeru hatinya dan batinnya. Tetapi jika orang awam melanggar batasan-batasan Allah, jika mereka meninggalkan perintah Allah dan larangannya, dan jika mereka letakkan semua itu di belakang mereka, dia mendengar betapa agama menyeru dan memohon bantuan kepada Allah Ta'ala, maka orang siddiqi itu akan segera berdiri di hadapan wajah orang awam itu untuk membantunya dan menyuruhnya berbuat ma'ruf dan mencegahnya berbuat mungkar. Dia akan menasihatinya supaya jangan melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Dia melakukan semua itu dengan daya upaya yang diberikan Allah kepadanya, bukan dengan daya upayanya sendiri, iaitu mengikut hawa nafsu dan tabiatnya, kekerasannya dan kejahilannya ataupun kemunafikannya. Muslimin dan muslimat yang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk kita melazimi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun yang menyeleweng daripada Quran dan sunnah Nabi, maka dia akan menjadi zindik.
Perkataan zindik yang difahamkan kepada kita iaitu menyeleweng dari jalan yang lurus. Yang sebenarnya perkataan zindik merujuk kepada orang yang sebenarnya tidak ada agama. Yang ada padanya ialah hawa nafsu. Sebab bila dia tidak meletakkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya, maka nafsu dengan cepat mengambil alih. Dan nafsu ini menjadi lebih jahat kerana ianya ditunggang oleh syaitan. Ianya dikendalikan oleh syaitan. Maka kelompok dan golongan ini menjadi zindik, yakni golongan yang mempersendakan agama. Di sebalik namanya Islam, di sebalik dia mengaku Islam, tetapi kerana dia meninggalkan Quran dan Sunnah, bermula daripada kejahilannya bertukar menjadi kesombongannya, dan bertukar menjadi golongan yang mencela. Artinya mula-mula orang tu dia tak nak tahu tentang Quran dan Sunnah, akhirnya dia menjadi orang jahil. Bila dia jadi jahil, apa pun yang diberitahu padanya dia enggan menerimanya, maka dia menjadi orang sombong. Dan bila mana dia jadi orang sombong pula, maka dia suka mempersendakan, dia jadi mustahzi. Dan bila mana dia mula menjadi golongan persenda, maka dia akan musnah. Kita kalau melapangkan waktu, meletakkan komitmen untuk belajar Quran dan Sunnah, akhir kita jadi orang alim. Dan bila mana kita jadi orang alim, maka kita akan tawaduk. Dan bila mana kita tawaduk, maka kitalah golongan yang akan membesarkan Al-Quran, As-Sunnah, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita jadi golongan yang memuliakannya. Dan bila mana kita memuliakan setiap yang datang daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT akan mengangkat kita. Bila kita sebut golongan zindik yang bermula daripada kejahilan, tak nak belajar Quran Sunnah, tak nak belajar, mereka tidak mahu mengetahui, mendalami, mentadaburi Al-Quran. Tadabbur tidak, baca tidak, apatah lagi tadabbur, apatah lagi menghafaznya. Mereka dengan kehidupan mereka dengan Al-Quran begitu jauh. Seperti Al-Quran berada pada satu lembah yang lain, mereka berada satu lembah yang lain. Seperti mereka tiada kaitan hidup mereka dengan Al-Quran. Demikian juga hadis Nabi SAW, berada pada satu lembah yang lain, mereka berada pada lembah yang lain. Sehingga tidak adanya insijam, tidak ada keserasian. Dan bila mana mereka berbalah, maka dijadikan hakimnya ialah hawa nafsu. Dan perbalah mereka tak akan jumpa penyelesaian. Sebab nafsu tidak boleh menjadi hakim. Contoh, kalau kita belajar syarat nak jadi hakim, yang jadi hakim majistrik ke mahkamah rendah, mahkamah tinggi, sampailah mahkamah persekutuan, dia mesti ada syarat dia untuk jadi hakim. Dia mesti ada kriteria tertentu. Tetapi kalau hakim yang akan mengadili kita sepanjang kehidupan kita, hakim tu bila ada kes kat mahkamah, maka hakim tu keluar untuk mengadili kita. Tapi kita lupa ada makhluk yang berada dalam diri kita bertindak sebagai hakim pada setiap perbuatan kita, itu hawa nafsu. Kita yang akan putuskan makan apa, minum apa, tidur ni mana, tidur bagaimana. Kita akan putuskan cari duit bagaimana dan sebagainya. Maka hawa nafsu ini akan buat semua keputusan ini. Melainkan orang yang menyedari bahawa kalau nafsu menjadi hakim, dia tak akan berikan kebaikan. Andai kata nafsu yang jadi hakim ini beri segala kejayaan di dunia, tetapi dia menjadikan dia hilang kebahagiaan sebenar di dunia. Ya, dia dapat kebahagiaan yang dia nak, tapi bukan yang sebenar. Dan dia menjadi sia-sia di hari akhirat kelak. Akhirat kelak dia tak dapat apa-apa. Di dunia dia tak dapat macam sebenarnya dia dapat. Walau dia menterjemahkan hawa nafsunya dengan gembira, dengan parti, buat parti tiap-tiap malam, buat parti tiap-tiap hujung minggu misalnya, panggil orang jamu dengan arak, dengan berjudi, di kapal layar yang mewah, di kapal terbang yang hebat dan sebagainya. Dan terjemahan makna bahagia dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat kebahagiaan. Bahkan dia takut dengan apa yang dimilikinya satu hari nanti. Apa yang dia ada, dia mula takut.
Ada yang dia mula tidak mampu menikmatinya, tapi dia menikmati sebaliknya. Maka ini kerosakan. Tapi bila manusia menjadikan hakimnya ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau berselisih kamu pada suatu perkara, kembalikan pada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Kata Maimun bin Mihran radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama tabi'in, beliau berkata, kembali pada Allah itu ialah kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasul sesudah kewafatan Rasulullah ialah sunnah Nabi. Maka orang yang hidup dengan Al-Quran dan sunnah, maka Al-Quran dan sunnah menjadi hakimnya pada setiap pergerakan tutur kata. Bukan kata ulama, bila itu Imam An-Naisaburi, man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan natiqa bil hikmati. Siapa yang menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai pembentuk perkataan dan perbuatannya, sebagai sumber perkataan dan perbuatannya, maka dia tak akan bercakap melainkan hikmah, kebijaksanaan. Manakala orang yang dia tak bercakap dengan Quran dan Sunnah, dia akan bercakap dengan kebodohannya, dan dia bercakap bahasa kebinasaan dia. Tadi diceritakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Bustanul Arifin. Beliau membawa 4 kisah. 4 kisah tentang orang yang mempersendakan sunnah Nabi, mempermainkan Allah dan Rasulnya. Yang kita sebut zindik tadi, dia Islam, ngaku Islam, tapi dia dah redha dirinya dengan kejahilan, tak nak belajar Quran dan sunnah, dia sombong sampai kat dia mempersendakannya, dan dia mula bercakap bahasa bodoh dan bahasa yang akan membinasakannya. Ya, bila satu kisah yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullah, diceritakan yang berlaku di kota Basrah. Ya, ulama-ulama hadis baca hadis, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Para malaikat mengampaukan sayap kepada setiap pada penuntut ilmu kerana suka apa yang mereka lakukan. Lalu dia pun berkata, jalan elok-elok, jangan sampai kamu pijak sayap malaikat, nanti patah sayap malaikat. Dia mempersendakan. Yang sepatut dia tahu, dia mengetahui apakah huraian yang dimaksudkan, tapi dia mempersendakan. Hanya mendengar zahir hadis, dia tu persendakan. Jangan-jangan, hati-hati, tu malaikat tengah puasa saya, nanti terpijak patah. Tetapi dia tidak meninggalkan majlis yang disebut tadi, melainkan lumpuh kaki dan tangan dia. Perkataannya perkataan yang bodoh, dan perkataannya membawa kepada kebinasaannya dunia akhirat. Ada seorang lagi, kata Imam Nawawi, ini 4 kisah di bawah, tentang tersebut bila kita tak nak belajar Quran Sunnah, kita tak nak iltizam Quran dan Sunnah, kita tak nak belajar Quran, mendalami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kita juga tidak mau mempelajari sunnah Nabi SAW, memahaminya, menterjemahkan dalam kehidupan kita, maka dia akan wujud golongan yang saya katakan bukan sekadar jahil, tapi sombong. Kemudian dia menjadi golongan yang suka mempersendakan. Yang tuan-tuan tengok yang suka hina-hina agama ni, kelompok inilah yang tak nak belajar Quran Sunnah Nabi, tidak mau mendalami Al-Quran, wahyu Allah, tidak mau untuk mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan inilah yang akan menjadi golongan yang suka mempersendakan sunnah Nabi. Cerita yang kedua, kata Imam Nawawi, ada seorang tu, dia datang majlis ilmu, majlis ulama, dia membawa paku. Dia kata, aku nak paku sayap malaikat hari ni. Ya, para ulama sentiasa sebut tentang kelebihan majlis ilmu, kemuliaan. Mereka datang untuk mempersendakannya, bukan untuk belajar. Saya akan paku sayap malaikat biar tak gerak mana-mana. Pun kesama yang berlaku kepadanya, Allah lumpuhkan tangan dan kakinya. Dia lumpuh. Satu ketika bila seorang ulama hadis baca satu hadis, iza staiqadha ahadukum min naumihi fala
yaghmis ahadukum yadahu hatta yaktasid. Dan satu hadis kata Nabi SAW, bila seorang dia bangun daripada tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya dalam bekas air sehingga dia membasuhnya. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Sebab waktu dia tidur dia tak tahu tangannya sentuh apa. Maksudnya kita, kalau hari ni tak apalah, hari ni kita pakai pipe. Dulu kan dia pakai tempayan, bekas air. Rasulullah larang kita terus celup dengan tangan kita sampai kita basuh dulu tangan ni. Sebab tangan ni waktu tidur mungkin sentuh macam-macam. Kita garu tempat-tempat yang kotor dalam tubuh badan kita. Tangan kita tahu pergi mana. Tengah tuan-tuan tidur, tangan tu pergi mana? Mungkin garu sana, garu sini, pegang sana, pegang sini. Mungkin benda-benda najis yang kita pegang tanpa kita sedar, benda-benda kotor dalam diri kita. Maka bila kita tidur, tangan ni oleh kan tak tahu gimana, maka sunat basuh dulu. Kalau kita nak makan, jangan bangun tidur tu makan, basuh tangan. Sebab tak tahu tangan ni dulu sentuh apa, kotor dia. Kalau kita nak celup dalam bekas, sebelum kita boleh, kalau ada satu bekas, kita niatkan tangan kita ni sebagai pencedok. Cedok, jadi pencedok macam gayung. Kita ambil wuduk, boleh. Sebagaimana kita ada kolah, kita mencedok tangan kita. Tapi sebelum kita cedok tu, basuh kat luar dulu. Basuh kat luar kerana mungkin kotor. Waktu kita bangun dari tidur. Orang lelaki ni mencabar hadis ini berkata, ana adri aina batat yadi. Aku tahulah tanganku kat mana masa tidur. Aku tahulah. Apa kan Nabi kata tak tahu pula? Aku tahu. Rasulullah kata seorang tak tahu mana tangannya pergi waktu tidur. Ini Rasulullah beritahu. Dia kata aku tahu kat mana. Dia nak mencabar Rasulullah SAW dengan hadis tadi yang dibaca oleh para ulama. Akhirnya tuan-tuan, dia tidur dengan sombong kata aku tahu tangan kat mana. Bila mana dia terkejut dari tidurnya, tiba-tiba dia dapati tangannya berada dalam duburnya sampai ke pergelangan siku dia. Dia masukkan tangannya dalam dubur tanpa dia sedar. Akhirnya lumpuh seluruh badan dia. Bayangkan kalau orang korek punggung tu setakat ni besar ni pun dah rasa sakit. Ini sampai di siku dia. Dia tak sedar masa dia tidur, dia masukkan tangan dalam duburnya, masuk sampai ke zira', sampai kepada sebahagian tangan dia. Zira' sebahagian tangannya, bukan macam ni, sebahagian. Akhirnya lumpuh dia. Ini orang yang dah tak nak belajar, mempermainkan hadis Nabi. Ada satu kisah lagi. Bila mereka yang saya katakan membiarkan diri ngejahil, tak nak belajar Al-Quran, tafsirnya, tak nak belajar hadis dan syarahnya, hukum hakamnya, maka selain daripada mereka menghina Allah dan Rasul, mereka menghina orang-orang yang baik, yang mengajar manusia perkara baik. Ni lelaki ni tuan-tuan, anak dia ni rajin belajar. Dia benci anak dia belajar untuk guru tu. Satu hari anak dia balik, lalu kata ayah dia, ma'ataka syaikhu. Tok guru bagi hadiah apa? Anak ni kata ayah, tok guru hari ni dia bagi hadiah saya miswak. Dia tu mesti ni sugi. Tok guru bagi hadiah mesti sugi. Dia pun cocok dalam punggung dia. Dia nak menghina pemberian orang baik. Anak dia kan bersugi, cocok dalam punggung kawan tu, tak boleh sugi lah, busuk. Maka demikian dia dalam beberapa tempoh, bangga dengan penghinaannya. Lama kelamaan dia jadi sakit perut. Dia rasa macam nak berak. Akhirnya bila dia berak, dia keluar seperti ketulan bangkai anjing yang mengakibatkan kematian dia. Dia jadi macam satu ketumbuhan dalam perut dia. Bila lahir, dia keluar seperti jarun, ataupun jarun ni kita sebut macam papi. Anak anjing yang kalau orang Mak Saleh sebut papi ni, berat dia 1 kilo hingga 1.5 kilo. Kecil, anjing kecil tu. Tuan-tuan tengok ni kecil. Dia keluar pada punggung dia tadi seperti seekor anak anjing. Keluar, yang menyebabkan kematian dia. Dan ini cerita yang dibawa sebahagian yang Al-Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Bustanul Arifi. Bukan cerita seumpama ni banyak dan banyak. Kalau kita nak cerita, kan itu perlu kita untuk mengetahui kebenaran,
untuk sentiasa dekat dengan kebenaran dan mendapat rahmat Allah. Ada dua sumber yang menjadikan kita takkan sesat dan kita takkan jauh dari Allah dan Rasul selama-lamanya, Quran dan sunnah Nabi SAW. Siapa yang menjauhkan diri daripada memahaminya, mempelajarinya, maka dia akan menjadi golongan zindik. Saya dah sebut step dia. Dia bermula daripada jadi bodoh jahil, dia tak tahu apa jahil, pergi kepada sombong dia, dan pergi kepada perkataan yang membinasakan dia. Contoh, kita kalau tak tahu tapi nak belajar, orang pun beritahu kita, oh ni saya tak tahu, saya akan tahu, saya akan belajar. Tapi orang yang tak nak belajar, sehingga menganggap tak belajar tu bagus, dia akan sombong. Kita ajak duduk majlis tak nak. Maka apa yang dimaksudkan tidak mahu? Dia sombong. Dia dah mahu, dia dah redha kejahilan menjadi sebahagian besar, sebahagian perkara penting dalam hidup dia. Ingat, seorang yang jahil, kelak dia akan sombong dengan cepat. Sebab tak ada benda yang menasihati dia, menakutkan dia, memberi amaran kepadanya. Sebab nafsu tak akan beri amaran padanya. Yang memberi amaran kita untuk kita jadi baik ialah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Macam kita sebutlah, tak ada orang akan marah kita. Yang mungkin marah kita, tegur kita, mak ayah kita. Dia tegur orang mak ayah kita lah kita jadi baik. Orang yang biarlah, nak mati-matilah, nak jadi apa, jadi dia bukan anak kita. Tapi mak ayah kita dia akan tegur kita, sebab dia takut kebinasaan kita. Maka kalau kita faham kasih sayang mak ayah pada kita, yang sentiasa jaga, pelihara setiap benda yang boleh membahayakan kita, mak kita ingatkan kita, jangan main pisau nanti kena tangan, jangan panjat pokok nanti jatuh patah kaki, jangan itu, jangan ini, itu mak ayah cakap. Jangan tipu, nanti kamu begitu, nanti kamu begini. Tak ada yang lebih hebat pada mak ayah kita dalam menyuruh dan melarang, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran ini menyuruh dan melarang. Siapa pun yang kita sebut tadi, kata-kata Imam Naisaburi, siapa yang menjadikan perbuatan perkataannya berdasarkan apa yang Allah dan Rasul suruh dan larang, maka dia akan bercakap dengan kebijaksanaan. Dia menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang soleh. Bukan dia akan selamat. Sebab itu kata ulama, itu kata Imam Syihabuddin Az-Zuhri, al-i'tisamu bis sunnah najatun. Berpegang dengan sunnah Nabi SAW ialah keselamatan. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Sufi yang terkenal, beliau menyatakan, at-turuq kulluha masdudatun alal khalqi illa man ikhtafa athara rasul wattaba'a sunnatahu walazima tariqatahu fa inna tariqal khairati kullaha maftuhatun alaihi. Kata Junaid Al-Baghdadi, semua jalan tertutup di hadapan hamba Allah. Semua jalan tertutup. Maknanya kita tak boleh ke mana. Jalan tu jalan mati. Kita tak boleh lalu jalan ni. Semua jalan-jalan itu mati. Kalau tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan akan cari jalan yang hidup. Kita tak cari jalan mati. Bila kita silap je masuk jalan, oh ini jalan mati, kita akan kata, wah kena patah balik. Kalau jalan tu hidup, kita tahu dia menuju pada satu destinasi yang jelas. Kata Junaid Al-Baghdadi, semua jalan itu mati, tertutup pada setiap manusia, melainkan jalan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang Rasulullah ikut, itulah jalan hidup menuju ke syurga. Dan mengikut sunnahnya dan melazimi jalannya, kerana jalan kebaikan itu semuanya terbuka pada jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Pertama, kata Junaid Al-Baghdadi, semua jalan tertutup. Yang kedua, beliau kata jalan yang terbuka cuma jalan Nabi SAW. Maka kerana itu lazimilah sunnah Nabi, ikutlah jalan dia. Kerana pada jalan itulah kebaikan yang banyak ada kat situ. Contoh, kita nak lalu jalan, maka kita pun cari apa keselesaan jalan tu. Oh, kalau kita nak pergi ke Terengganu daripada Johor sebagai contoh, jalan ni bagus, jalannya bagus, saya katakan, jalannya selesa, dan jalannya ada kiri kanan tu ada restoran. Oh, jalannya pam minyak pun banyak, jalan ni pemandangannya pun cantik dan indah. Kita nak lalu tak jalan ni? Pasti kita memilih jalan ini. Sebab jalan ni jalan tak ada lubang, jalan ni pun kedai makan banyak, sesi minyak banyak, dan jalan ni pun jalan paling singkat untuk sampai, selesa. Highway ni, saya tak rasa orang cerdik tidak mau memilih jalan ini. Tuan-tuan, kita nak musafir ke syurga,
Bila kita nak musafir ke syurga, jalan mana yang kita kena lalui? Kadang kita tanya, semua kata nak masuk syurga. Baik, jalan mana awak nak lalu? Kalau awak lalu jalan yang lubang-lubang, yang ada gaung, adanya benda bahaya, ada binatang, ada segala kejahatan pada sepanjang jalan tadi, perompak pun ada, apakah kita nak lalu jalan tu? Kalau kita bertindak lalu, kita tak akan selamat. Dah tahu jalan ni ada penyangak, perompak, semua ada. Jalan ni, kalau bengkel pun jenis peras ugut, sasai minyak pun dia tipu. Tak mungkin saya melalui jalan ni melainkan saya binasa. Tetapi ini jalan menuju ke syurga. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalanku, kata Rasulullah. Sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran, jalan yang lurus. Fattabi'un, maka ikut aku. Wa la tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya kamu akan berpecah belah. Kamu akan menjadi hancur lebur. Kamu akan menjadi musnah dan binasa. Daripada sampai pada jalan Allah. Makna kata nak sampai pada jalan Allah tu kamu dah hancur dulu dah. Belum sampai. Dia macam saya sebut tadi, jalan yang ada penyamung, penyangat. Jalan yang ada rosak, ada gaung, ada bahaya. Tak sampai destinasi. Sempat nampak signboard je, lepas tu hampir habis kita. Maka jangan menjadi orang zindik. Orang zindik itu yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari hadis Nabi SAW. Sedangkan kita tahu, kalau kita tak nak jadikan kedua-dua ni hakim dalam diri kita, macam kita sebut, nafsu mengambil tempat dengan begitu cepat. Sebab tu bila sesuatu kita tak tahu je, tanya orang. Kata Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang pandai, orang tahu kalau kamu tak tahu. Bila kita terfikir nak buat sesuatu, ni belum buat terfikir, maka terus kita tanya orang yang tahu hal ni. Takut-takut nanti, ya memanglah saya tak buat lagi, saya baru fikir. Betul, tiba-tiba ada waktu kamu kena buat, lalu kamu buat tanpa ilmu. Kalau kita mula terfikir ni rasa ni, misal kata tahun ni mungkin dapat anak kot, terfikir. Maka kita terus berfikir, kalau dapat anak nak bagi nama apa? Terfikir kita, apa nama tu baik. Kalau dapat anak, apa yang sunat dibuat? Waktu mengandung, waktu itu, waktu ini, terfikir kita. Ni kita kalau mati ni, terfikir, macam mana nak buat? Kalau saya nak mati, macam mana saya nak buat? Lalu kita tengok alim, orang ni ajar kita, sebelum mati awak tinggalkan wasiat. Awak beritahu orang suatu benda yang mungkin orang tak tahu melainkan daripada awak saja. Contoh hutang yang tak bayar, beritahulah orang. Supaya awak taklah mati mengejut macam tu. Beritahu isteri ke, beritahu suami ada hutang ni. Atau kalau ada hak-hak lain, kita ada pinjam barang tu, barang ni, maka maklumkan. Setiap kali kita terfikir nak buat sesuatu dan kita tak tahu, maka tanya. Supaya nanti bila kita buat, kita dah tahu. Kita baru fikir nak bisnes ni, okey, tanya hukum hakam bisnes. Saya nak bisnes ni, macam mana hukum dia? Kalau saya ambil untung cara ni, boleh tak boleh? Dan macam mana zakat saya? Bila saya kena bayar zakat? Maka orang ni selamat. Sebab Quran dan Sunnah ada jawapan pada seluruh kemusykilan manusia. Seluruh. Pada semua perkara. Tuan-tuan, beza ulama-ulama kita, para ulama kita dengan ketua-ketua agama lain. Ia berbeza. Kerana ketua agama lain tak akan mencampuri urusan dunia. Sebab kaedah mereka da'ma li qaisar wa ma lillah. Hanya urusan agama je tanya kami. Urusan dunia biarkan pada yang lebih berkuasa, iaitu pada pemerintahnya, kaisar. Kita tak. Ulama-ulama kita, kerana mereka faham Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka memimpin kita pada semua perkara. Tuan-tuan, tanyalah semua urusan dunia, ada jawapan di sisi mereka. Kalau tidak ada di sisi mereka, mereka akan tunjuk siapa yang boleh beri jawapannya. Sebab itu kita lihat kitab fiqh lain. Dalam kitab fiqh perbahasannya semua. Dalam bab perang ada, dalam bab menghidupkan tanah ada, dalam bab berkait dengan harta, bab berkait rumah tangga, bab yang berkait dengan muamalah dengan anak-anak, pendidikan anak-anak. Sehingga ulama sekarang kitab khas tentang cara didik anak-anak berdasarkan Quran dan Sunnah yang Nabi ajar. Tarbiyatul Aulad oleh almarhum Abdullah Nasir Ulwan, 2 jilid.
Dua, nak beritahu banyak tentang hak-hak wanita, sehingga Syekh Abu Syuqqah mengarang kitab Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah, cerita tentang bagaimana kedudukan wanita dalam Islam. Syekh Ali Abdul Halim Mahmud, Al-Mar'atu wa Makanatuha fil Islam, bercerita tentang di mana perempuan, kedudukan wanita, dibahaskan daripada cerita zaman tamadun dulu sehingga datangnya Islam dan kemuliaan yang Allah berikan. Dan syariat berkait dengan hukum hakam. Ini almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan dikarang suatu ensiklopedia namanya Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Lebih kurang 11 jilid yang ada di tangan saya. Yang bila saya membacanya, ensiklopedia tentang kehidupan kita dari awal sampai mati. Ensiklopedia, apa nak tahu? Dalam tu ada semua. Perempuan cara nak berhias ada disebut. Nak berhias macam mana? Siapa yang boleh kita berhias, siapa yang kita tak boleh berhias. Kata ini Islam. Ia sempurna. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak mencuaikan sesuatu pun melainkan ada dalam Alkitab, melainkan ada dalam Al-Quran. Ada pemberitahuan, ada penjelasan, ada jawapan, ada panduan. Dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah sebelum wafat Nabi kata, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu takkan sesat walaupun aku sudah wafat. Aku kalau tak ada, aku wafat, kamu takkan sesat. Quran dan sunnahku. Pegang. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, orang-orang namanya arifin. Kita berkenalan dengan siapa? Arifin. Orang arifin ini nak kenal dia, pertama-tama dia mengamalkan semua hukum hakam di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Dia alim tentang semua benda itu. Sebab itulah kamu boleh ikut dia, boleh dengar dia. Kata Syekh Abdul Qadir, sebab itu ditegah untuk ikut orang yang tidak tahu selok belok hukum Allah Ta'ala. Kalau dia kata dia sufi, dia itu, baik dia tahu tak hukum hakam? Tak tahu, tak boleh ikut. Kalau dia tidak dapat membezakan halal dan haram dalam agama, dosa dan pahala dalam agama, bagaimana dia bersufi? Kerana syarat orang yang nak jadi ketua sufi ini, dia tahu selok belok hukum hakamnya. Kerana perbuatannya pertama tak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tak boleh. Atas nama apa pun sufi. Tak boleh bertentangan dengan pertentangan yang menjadi larangan. Sebab itu kata para ulama, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, la yultafat ila al-ara' walau qawiyat ma'a wujudi sunnah tukhalifuha. Jangan kamu pandang mana-mana pendapat dan pandangan, walau dia kuat, kalau dia bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Kuat ni, tapi bertentangan. Contoh kita sebut dalam bab atau pesaka. Dalam bab pesaka, mak sakit. Maka mak ni dijaga oleh anak perempuan dia. Anak perempuan jaga. Daripada mak sakit sampailah mak mati. Anak lelaki tak jaga. Dia sibuk dia lah. Akhirnya nak bagi pesaka. Sila bagi. Kata anak perempuan, saya dapat banyak sebab saya jaga mak. Awak buat apa? Kuat hujahnya. Kuat hujah. Dia kata saya jaga mak. Ni abang buat apa? Abang duk meloya sana, meloya sini, merayau sana, merayau sini. Tiba-tiba pesaka abang dapat seganda saya. Nehi, kata kakak. Tak mungkin. Saya jaga mak. Nampak tak logik? Nampak. Tapi salah sunnah tak? Ia menyalahi sunnah. Menyalahi apa yang Allah sebut dalam Quran. Lidzakari mislu hafdzil unsayain. Bagi anak lelaki seganda anak perempuan. Habis saya jaga mak ni macam mana? Saya jaga mak. Saya basuh berak mak. Korek tahi mak ni. Saya mandikan mak. Tiba bab pesaka saya dapat separuh. Abang tak buat apa. Jenguk pun macam smart tag je lalu. Drive thru je. Lalu khabar mak sihat, okey. Jom keluar. Tiba bab pesaka seganda. Jadi kalau harta tu ada 30,000, abang 20,000, saya 10,000. Ini tak adil. Adil apa nak sebut adil?
Ini hukum Allah. Walau hujah macam kuat. Si isteri pula kata, isteri ni dikahwin dengan duda. Duda anak seorang. Duda anak lelaki. Maka si isteri ni bila dikahwin dengan duda, dia jagalah suami dia. Bilang suami dia sakit, dia pun jaga sampai mati. Tapi bila dapat pusaka, dia cuma dapat 1/8. Yang dapat 7/8 lagi anak pada suami dia, anak tiri dia. Apa kata dia? Anak tak buat apa-apa Ustaz. Kita jaga suami saya ni. Saya jaga suami saya. Semua benda lah kencing, berak, makan, minum. Saya kuat tak hujah? Macam kuat. Tapi tidak bila dia menyalih sunnah. Kerana anak tetap mendapat kelebihan asabahnya. Kamu perempuan Allah dah sebut 1/8. Saya tak kira saya nak ambil semua. Budak ni pula kecil lagi misalnya. Saya nak ambil semua. Silakan ambil. Dan tengok kesudahannya. Sila ambil. Kerana ini hukum Allah. Faridatan minallah. Keadilan daripada Allah. Habis apa kelebihan saya jaga? Kamu jaga ada kelebihan dia. Tapi dia bukan kelebihan berkait dengan harta pusaka. Umpama gini tuan-tuan. Anak murid ni, dia tolong cikgu dia. Cikgu keluar dari kereta, dia tolong angkat buku cikgu dia, beg cikgu dia. Dia tolong pergi beli makanan kat kantin. Semua dia buat. Tanya periksa, dia gagal. Dia pun marah cikgu dia. Cikgu, kenapa saya gagal? Saya tolong cikgu. Saya buat itu dan ini. Cikgu kata, itu tak ada kaitan dengan periksa. Yang awak jawab salah tu kenapa? Apa kaitan dengan awak kat beg saya angkat? Saya dah tanya 1/1. Yang awak jawab 10 kenapa? Takkan saya nak kata betul? Cikgu, kan saya tolong cikgu. Angkat buku cikgu. Kadang-kadang saya angkat cikgu sekali. Tak baik dengan cikgu. Beli makanan ke cikgu. Itu dengan cikgu. Tiba saya periksa gagal. Kenapa dia marah? Tentang betul ke dia marah tadi? Kerana dalam bab periksa, penilaiannya bukan awak buat baik dengan cikgu. Penilaiannya jawapan tu awak betul salah. Dah kalau salah-salah, cikgu ni tak boleh betul kan? Cikgu boleh ajar kamu ajar. 1/1, 2. Ingat tu. Dan cikgu pun boleh beritahu soalan bocor. Ni ada soalan bocor tu. Soalan pertama 1/1. Jawab 2. Tapi time dia jawab tetap 10. Macam mana nak betul kan? Kita dah tolong semua. Saya bila ngajar budak-budak saya, nama kita cikgu. Okay, kita beritahu, ni soalan ni akan masuk. Wah, kita dah kaji-kaji soalan ni akan masuk. Jawabnya macam ni. Kita dah beri bentuk jawapan. Awak cuma hafal. Habis dia tak hafal. Akhirnya bila dia jawab, salah. Kita tak boleh bagi dia betul. Tak boleh kita kenang sebab dia belanja kita makan, sebab dia itu. Tak boleh. Perkara itu perkara berlainan. Sama macam saya kata, seorang kata dia jaga mak dia. Dia yang beri makan minum mak dia. Tiba bab pusaka dia dapat sikit. Kenapa? Tak, itu hal lain. Bab pusaka, ini hukum lain. Walaupun anak ni tak pernah menjelma dalam hidup mak ayah dia, tapi tahu dia anak, maka dia dapat harta pusaka. Dia berhak dapat. Ada seorang hamba Allah, sahabat saya cerita, dia kahwin dengan orang Mesir. Kahwin, lepas habis dia belajar, dia tinggal perempuan tu. Kadang-kadang perempuan tu ngandung, tinggal. Tak ada berita sampai berpuluh tahun. 10 tahun dia dah jadi kaya, dia dah ada gelaran, ada kedudukan. Masalahnya dia tak ada anak lelaki. Tak ada, semua anak perempuan. Maka dia minta tolong sahabat saya untuk cari balik bekas isteri dia. Lama pergi cari, jumpa atas bukit. Dulu kita kenal bukit itu, kita panggil Jabal Muqattam. Terkenal lah orang mengaji Mesir tahu. Jumpa, dia ada anak lelaki seorang. Dia perempuan ni marah lah, dia kahwin kemudian tinggal macam tu, cerai macam gitu je. Dan dia nak ajak anak lelaki dia balik untuk beri semua kekayaan dia. Maka anaknya enggan, tak nak. Anak dia fikir laki ni jahat lah, walaupun ayah jahat gitu, tak nak balik. Mengamuk lah, bala. Tapi lelaki nak beri ni hak ni pusaka, walaupun macam mana kecuaian dia, macam mana marah, tapi itu hak dia. Hak pusaka. Ya, Islam tak macam tu. Kalau kita fikir logik, tak payah dapat. Dan lelaki ni tak payah berusaha nak cari balik anak dia. Tapi itu hukum. Maka dia kena laksanakan hukum.
Ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, jangan kamu melihat walau sekuat mananya hujah kalau bertentangan dengan sunnah. Ni perempuan kata, ustaz, kita orang perempuan kalau nak keluar rumah kita minta izin suami. Kenapa suami tak minta izin kita? Suami tak minta izin. Awak ni Islam tak beri benda tu pun awak guna kuasa tu. Sampai suami takut nak ikut ustaz pergi mana-mana. Sebab isteri tak izin ustaz. Isteri tak izin ustaz, isteri. Jadi ketakutan dia macam tu. Saya kata yang minta izin ni isteri bukan suami. Suami ni cuma sekian dimaklumkan. Macam tu. Abang nak pergi sini, nak pergi sini. Saya kata tak boleh bang. Tak, sekian dimaklumkan. Tu jawapan dia. Saya cuma maklum, saya bukan minta izin. Pergilah. Si isteri pula dia nak keluar, dia tak ada kata sekian dimaklumkan. Tak boleh. Kamu kena tahu izin atau tidak. Tak izin sila keluar dan kamu dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh Allah sepanjang perjalanan kamu. Keluar tanpa izin, ia termasuk dosa besar. Dalam makna, dalam kesilapan nusyuz. Isteri kalau keluar rumah tanpa izin suami, dosa besar. Bukan dosa kecil. Menggugurkan nafkah dia. Artinya untuk hari itu nafkahnya tidak wajib. Ia banyak benda laknat. Sama juga kalau suami ajak isteri bersama, isteri tak nak tanpa sebab, maka dia laknat oleh malaikat sampai subuh. Tapi isteri pula ajak suami, suami tak nak, maka suami akan tidur sampai subuh. Suami takkan dia nak. Tak logik. Kenapa bila isteri ajak, suami tak nak, suami tak kena apa-apa? Dia tak kena laknat oleh malaikat, tapi bini dia laknat dia sampai dia mungkin tak tidur sampai subuh. Yang si isteri pula, kalau dia enggan, dia laknat oleh malaikat hatta tusbih. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anathu al-malaikatu hatta tusbih. Bila mana-mana suami mengajak isterinya bersama, isterinya enggan, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Dia malam tu dia tidur dengan mendapat laknat. Siapa laknat? Malaikat. Kalau dia dengar malaikat kata celaka kamu, tak tidur dia. Tapi kerana dia sombong, dia boleh tidur. Dia boleh tidur walaupun suami dia marah. Baik, hukumnya begitu. Tapi kalau fikir secara hujahnya, kalau isteri nak, apa beza isteri nak dengan suami nak? Beza. Tak ada beza, sama-sama berkehendak. Beza. Kehendak suami kalau tak ditunaikan, bahayanya. Dan kedua, kehendak suami ni, dia, orang lelaki ni dia lain. Dia ada waktu dia. Orang perempuan dia 7-11. 24 jam dia okey. Kalau tak uzur. Orang lelaki tak boleh. Dia ada hari dia tak boleh. Gosok ikut mana tak jadi dia. Makanlah tongkat ali ke, tidur dengan tongkat ali ke, tak boleh. Pada hari mandi tak boleh. Perempuan tidak. Dia tak ada istilah itu. Dia boleh. Dia sentiasa available. Sedia. Melainkan kalau dia unsur. Dan lelaki pula bila dia tak dapat, dia boleh buat kerosakan yang lebih besar pada perempuan kalau dia tak dapat. Kemarahan lelaki itu lagi teruk daripada kemarahan perempuan. Mengakibatkan banyak. Mungkin saja kalau jenis suami garang lah, dia pukul isteri dia mungkin. Banyak dia tak nak, dia pun dipukul. Tapi kalau isteri dia minta suami tak kasih, dia tak akan pukul suami dia. Paling kurang dia bebel sampai subuh, itu je. Suami dia tak kena pukul, selamat, tak masuk ICU. Isteri mungkin. Maka Islam melihat benda tu satu perkara bagi menyelamatkan wanita. Sebab tuan-tuan, wanita ni bukan makhluk yang berlawan. Dia bukan makhluk yang lawan-lawan, bukan. Dia tidak diciptakan untuk lawan-lawan. Tak ada satu negara pun yang letakkan wanita untuk berlawan. Kalau letak pun cuma nak letak tentera wanita, tapi bukan untuk berlawan. Sampai satu waktu perang, perempuan ini tetap bukan berada di hadapan sekali. Sebutlah negara yang memperjuangkan hak wanita itu dan ini, bila perang bukan tentera perempuan dia letak depan. Kalau dia hantar pun untuk tujuan masak-masak je. Nama pakaian tentera tapi masak-masak. Bukan berada sah depan. Sebab kemuliaannya bukan di situ. Maka oleh kerana Islam nak selamat wanita daripada sifat lelaki yang dasar-dasar secara umumnya sifat mereka boleh memukul berbanding perempuan. Maka apa yang boleh menyebabkan bahaya untuk wanita? Saya kata baik, dengar je. Macam kita lah cakap dengan anak-anak kita. Cikgu cakap apa, dengar je. Sebab apa? Kita tak nak nanti dia kena rotan. Sebab dia tak boleh rotan cikgu. Cikgu yang rotan dia.
Jadi untuk selamatkan dia, kita cakap ke anak-anak kita, nanti kat sekolah dengar je. Jangan lawan cikgu. Kita tak mungkin nasihat pada anak kita, pergi sekolah lawan cikgu tau. Jangan lupa lawan cikgu, buat rotan sekali. Cikgu rotan balik cikgu tu. Tak mungkin kita perjudikan nasihat anak kita. Sebab kita tahu anak kita bila tak dengar cakap cikgu, mungkin berdiri atas kursi, atas meja. Mungkin kena raung padam, mungkin kena rotan. Kita ingat zaman kita dululah. Jadi oleh kerana kita bimbang anak-anak kita mungkin mudarat, kita pesan jangan lawan, dengar je cakap cikgu. Dan kita pun tahu faedah dengar cakap cikgu, dia akan dimuliakan oleh cikgu ini. Sama juga bila Islam kata kepada wanita, dengar suami kamu. Sebab kalau kamu tak dengar, mudaratnya besar. Dengar. Sebab lelaki ni, bila perempuan tu jadi baik, dia sungguh baik pada wanita itu. Lebih daripada perempuan tu buat baik. Ni isteri dia buat baik sikit, manja-manja sikit, letak sarapan, terus dapat gelang sampai ke siku. Balasan dari suaminya. Gelang sampai ke siku dapat. Tapi kalau dia tak nak masak, dia marah-marah, terus lebang sampai ke siku. Jadi kalau wanita ni, dia buat baik sikit suami, dia dapat banyak. Dapat rumah, dapat kereta, dapat pergi Langkawi, dapat melancong ke Turki, dapat melancong ke seluruh dunia. Sebab apa baik ni suami? Suami ajak belaka. Awak nak apa? Suami sanggup jadi kereta sorong untuk bawa barang-barang bini waktu shopping. Tak apalah. Saya jadi kereta sorong awak. Beli nak beli. Pilih bini baik. Tak ada masalah dia. Bukan sekadar beri nafkah, semua benda dia beri. Kalau isteri dia baik dengan dia, seluruh harta dia bagi. Dan semua suami dia cenderung kalau buat harta beri pada bini. Cenderung. Ni kalau buat hibah-hibah pun beri ke bini. Saya tanya ada orang tu di bahagian hibah ni. Kata apa beza hibah isteri dengan hibah suami? Sebab kalau suami, dia mesti hibah ke isteri. Tapi isteri dia takkan hibah ke suami. Dia kata kalau bagi suami, suami kahwin lagi. Ini pengamal hibah Malaysia. Kalau suami beri hibah, dia mesti mention nama isteri dia. Ustaz ni untuk isteri saya banyak ni, untuk isteri ni. Tapi kalau isteri suruh buat hibah, dia takkan beri suami. Kata ni anak, ni anak. Laki awak pandailah cari sendiri. Laki awak jangan Ustaz beri-beri dia kahwin lagi. Padahal dia nak mati dah tu. Tu hibah untuk mati, tu bukan hibah sekarang. Pun dia fikir, tak boleh Ustaz bagi banyak-banyak, orang lelaki bukan boleh percaya. Dia selalu bercakap pada suami dia, lelaki bukan boleh percaya. Jarang suami kata perempuan bukan boleh percaya. Walaupun secara hidup, perempuan paling banyak menipu berbanding lelaki. Dalam rumah tangga siapa kuat menipu? Perempuan. Tapi suami tahu dia tipu, tapi tak ambil erau. Bila kalau dia bawa isteri dia, saya dia bang, singgah kedai kejap bang. Kenapa? Saya nak beli plastik sampah. Isteri suami dia bagi RM100 beli plastik sampah. Akhirnya macam-macam ada. Mi goreng ada, tu ada, semua ada. Dia menipu suami dia. Dia kata plastik sampah, dia boleh bawa belaka. Gandum, beras semua ada. Kata beli plastik sampah. Dah kebetulan nampak beli sekali. Kan dia tipu. Ni ajak pergi pasar malam bang, nak beli air je bang. Air je. Ya ke air? Ya. Ambil lah sikit. Dia patah balik kat kereta bang, tak cukup. Air apa awak beli ni? Tak, ayam pecik saya beli sekali. Nasi ayam beli sekali. Kata air. Lagi bajet. Dia tipu. Ya, kita tak kata tipu yang jenis berdosa. Tapi realiti hidup. Suami pun dah kenal. Saya dah kenal awak ni. Cakap nak beli air, rupanya beli semua benda dalam tu. Artinya, Islam letak. Lalu kita lihat. Secara susunan rumah tangga, Islam dah letak hukumnya. Walaupun secara hujah kita nampak, kenapa begitu, kenapa begini. Tak, apa yang Islam letak itu baik. Apa yang Islam letak itu baik. Kalau kata ni kenapa Ustaz, asyik suami je boleh kahwin lebih, kita tak boleh kahwin lebih sekali ke? Kami pun nak kahwin 2-3. Baik apa? Dia punya logiknya di mana? Ya logiknya dia boleh, saya boleh. Maka itu aneh tak? Itu bukan keanehan, itu kamu meletakkan diri kamu dalam kehinaan. Kerana perempuan kalau dia menjadikan dirinya boleh dimiliki oleh semua lelaki, itu bukan nama isteri, itu pelacur. Itu bukan isteri. Sebab itu dalam syurga Allah jadikan suami boleh isteri yang ramai, tapi tidak isteri. Isteri tak akan jadi dia ada suami ramai. Dia ada bidadara. Orang lelaki ada bidadari, kami ada bidadara. Ramai. Tak, itu pelacur namanya. Allah tak akan rendahkan darjat wanita untuk mereka menjadi pelacur kepada lelaki yang ramai, tidak. Tentu kalau seorang suami dengan ramai isteri, kita tak panggil dia pelacur, nama isteri-isteri. Tapi kalau seorang perempuan dengan suami yang ramai,
Apakah dia akan kata suami? Tak, ini pelacur. Maka lihat bagaimana Islam, kalau ketika mana orang cuba mencari logik untuk menyerang Islam, kamu bukan jumpa logik, kamu jumpa benda yang membodohkan kamu. Kalau anak lelaki dapat, kenapa kami tak sama? Cuba kamu fikir balik, kenapa anak lelaki dapat begini, anak perempuan dapat begini? Walaupun kamu datang dengan hujah yang kuat, hujah itu gagal di hadapan dalil. Kenapa? Cukup kita kata begini, yang ciptakan kamu siapa? Allah. Maka ikut Allah. Tentu kita kalau bergaduh dengan bos kita, bos tak betul buat macam ni, bos begini. Bos tanya satu soalan, siapa bayar gaji awak? Saya. Kalau saya buat, jangan cerita logik tu logik ni, saya suruh buat je. Bos kalau buat macam ni jadi gini. Saya bos, saya bayar gaji, awak buat. Dan bukankah itu mendiamkan hujah yang kuat? Saat saya dah cakap dengan bos saya, tapi bos saya tak terima. Yalah, dia bos, dia lebih kuat daripada hujah kamu yang kuat. Apatah lagi Allah Ta'ala. Cuma bezanya kita dengan manusia, mungkin betul hujah kita lebih kuat, mungkin betul di hadapan mak kita, di hadapan bos kita. Tapi tak betul kalau kita kata hujah kita lebih kuat daripada perintah Allah. Tak betul. Melainkan kita belum jumpa sebabnya apa. Ustaz, saya rasa tak ni, kenapa syariat ni macam ni? Tak, awak belum jumpa sebenarnya, belum jumpa bukti-bukti yang lain, sehingga akhirnya awak akan tunduk bahawa sebenarnya awak salah. Segala syariat ini indah. Maka orang yang namanya arifin, tentang mereka ini ialah orang yang benar-benar faham hukum agama. Sebab tu kalau kita nak mengaji, senang je. Tuan-tuan nak mengaji sufi ke apa benda, alim tak alim? Alim tentang apa? Quran dan sunnah. Dia tahu tak beza hadis dan sebagainya? Tahu tak? Tak tahu, maka jangan. Dengan belajar dengan orang yang tak, saya ni jenis alim sendiri, kalau mikrofon datang saya pun pandai semua benda. Jangan. Dia tidak terbukti kealiman macam tu. Para ulama tidak terbukti kealiman seumpama itu. Kealiman mereka dia berlatar belakang mereka bersungguh dalam belajar. Tentang ceritalah kisah Imam Bukhari, melainkan di belakangnya kesungguhan belajar. Ceritalah tentang Imam Syafi'i rahimahullah, melainkan di belakangnya kesungguhan belajar. Ceritalah mana ulama yang mereka ini para wali, mereka di belakangnya kesungguhan belajar. Tiba-tiba hari ni nak muda, saya tak belajar, jalan-jalan macam tu jadi alim. Kita pun nak mengaji dengan dia, jangan. Nak belajarlah dengan orang alim betul, yang benar-benar alim, yang benar-benar melalui kesukaran menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Qadir pesan, dia bila beliau menyebut satu hadis, setengah menyatakan ini kata-kata Nabi Isa AS, man ta'allama wa amila wa 'allam du'iya fil malakuti 'azima. Siapa yang belajar kemudian beramal kemudian menyampaikan, maka dia di sisi para malaikat sebagai hamba Allah yang hebat, diangkat. Siapa? Belajar, beramal. Siapa yang belajar kemudian beramal kemudian mengajar? Belajar, amal, mengajar. Maka kamu akan menjadi orang yang hebat di sisi Allah SWT. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jangan duk fikir uzlah dulu dalam keadaan kamu bodoh. Belajar dulu. Kalau kita nak menyendiri atau uzlah, boleh, tapi belajarlah dulu hukum akal. Saya nak bersendirian Ustaz, sampai Jumaat pun tak pergi, maknanya kamu bodoh. Kamu nak bersendirian macam mana pun Jumaat tu wajib, pergilah Jumaat. Lepas tu balik semula nak uzlah, biar tahu hukum akal. Tak, saya uzlah jadi Jumaat pun saya tak pergi. Kalau kamu uzlah, kamu tak pergi solat Jumaat tu okey lagi, pada pandangan yang tak kata wajib solat Jumaat, kamu solat. Tapi kalau kamu tak pergi solat Jumaat, tak ada ulama yang kata tak wajib solat Jumaat. Sedangkan kamu cuma ada masalah beruzlah, bukan bermusafir. Jadi belajar hukum dulu sebelum nak uzlah. Ustaz, saya tak nak campur orang tu, campur. Boleh, hukum tu kena tahu. Ustaz, saya tak nak kawan, tak nak berhubung lagi dengan saya punya adik-beradik saya. Tak, awak faham hukum dulu. Apa maksud awak tak nak kawan? Supaya awak tidak termasuk dalam hadis, tak akan masuk syurga yang memutuskan silaturahim. Habis dia orang ni gitu gini, tak, awak belajar dulu. Macam mana awak boleh tidak putuskan hubungan dengan mereka dengan keadaan agama awak tidak terjejas. Belajar dulu. Maka jangan berfikir uzlah sebelum belajar. Niscaya syaitan ambil kesempatan untuk membohongi kita, menipu kita. Ramai orang yang beruzlah dalam keadaan dia kekal jahil,
Akhirnya dia dapat benda yang salah. Ada uzlah. Setan pun kata, kamulah Imam Mahdi. Oh, tu mengaku. Padahal nama dia bukan Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis jelas Imam Mahdi nama dia Muhammad bin Abdullah. Nama dia tak nama apa pun. Orang panggil dia John je. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Menampakkan kejahilan dia. Nampak jahil. Contoh yang saya bila baca kisah-kisah orang Malaysia yang mengaku Imam Mahdi. Ceritanya, bukan ada seorang hamba Allah. Dia belajar dengan guru ni. Dia kata, Ustaz tahu guru saya siapa? Saya kata, siapa guru awak? Dia pun ceritalah. Dia beruzlah sekian-sekian, tiba-tiba datang cahaya. Lalu berkata, kamulah sekian. Akhirnya kelompok ni, dengan mudah mengaku saya lah Imam Mahdi. Tanpa dia membaca hadis. Kita tak mungkin kenal Mahdi kalau bukan Rasulullah beritahu ada Mahdi. Kalimah Mahdi tak ada, dia ketahui. Sahabat pun tak tahu. Sehingga Nabi SAW memberitahu ada di kalangan umatku di akhir zaman yang muncul sebagai pemimpin yang dikenali Mahdi. Namanya seperti namaku. Akhlaknya seperti akhlakku. Rasulullah SAW sebut dia segala sifat-sifatnya. Merintahnya macam mana. Tentu orang dia tak tahu pun Mahdi. Mereka Rasulullah beritahu dulu. Tiba-tiba orang hari ni mengaji hadis tidak, apa tidak. Sayalah Mahdi. Mahdi tu siapa? Nama lah. Mahdi tu bukan nama, itu gelaran. Mahdi memberi maksud mendapat petunjuk. Mahdi bukan nama orang. Kita pun bagi nama anak kita Mahdi. Tak, itu bukan Mahdi. Mahdi ialah gelaran. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Ini golongan-golongan yang menipu tadi, dek kan dia jahil. Dia boleh tipu orang sebodoh dengan dia. Tidak, dia boleh tipu dengan orang yang tahu tentang dia. Tentang guru kami cerita satu kisah. Jin ni dia masuk dalam satu badan. Dia kata dia lah Nabi Khidir. Orang ramai mula percaya ni Nabi Khidir. Ustaz, Nabi Khidir masuk dalam badan dia. Awak ni kenapa cepat sangat kena tipu, kena kencing? Itu jin lah. Dia kata dia Nabi Khidir. Kejap, panggil dia sini. Okay. Masuk jin. Kamu Khidir? Ya Khidir. Khidir itu cuma gelaran, nama sebenar apa? Terus jin tu keluar, tak tahu nama sebenar, keluar. Tak ada baca ruqyah, keluar gitu dia jin. Sebab dia depan dia orang yang tahu. Tanya soalan je, nama sebenar awak siapa? Khidir itu ataupun Khadir itu ialah gelaran. Dia bukan nama. Khadir berarti hijau. Siapa nama kamu sebenar? Klik jin tu keluar. Kan tahu di hadapannya orang yang tak boleh ditipu. Tak, kalau seorang lah ada orang mengaku kaya, saya ada gini syarikat ni. Orang bodoh tak tahu apa ke? Tiba datang orang yang tahu benda tu. Awak kerja kat mana? Syarikat apa nama? Dia sebut. Syarikat ni tak ada pun, saya tak pernah. Kat mana syarikat ni duduk? Dah tipu. Dah kelentong. Akhir tahu dia tipu. Kan di hadapan orang tahu. Dia nak tipu macam mana? Dia tak boleh tipu. Oleh sebab itu tuan-tuan, orang yang saya katakan berlaku banyak golongan ajaran sesat sebab mereka tak nak belajar. Itu kata sambil goreng mi dapat ilmu, akhirnya nak jadi tok guru. Dah sesat, bawa sesat sana sesat sini. Quran pun tak habis baca lagi. Pergilah mengaji Quran dulu, betul tajwid sikit. Bacalah hadis 40 dululah. Kalau kamu nak mengajar, nak kuliah. Tak, saya tengah goreng mi saat dapat ilmu tu. Boleh mengajar sekarang. Tetapi ini orang-orang yang bodoh dan memperbodohkan orang lain. Ini orang sesat dan menyesatkan orang lain. Sebab itu kita kena jelas latar belakang ilmu seseorang. Siapa tok guru dia, dan kita tahu bagaimana ilmu dia. Mana dia belajar, maka kita tahu disiplinnya. Maka jangan tuan-tuan kita boleh sebut golongan arifin. Lalu kita arifin ni macam orang yang bodoh dan boleh mengaku arifin. Bukan, arifin orang yang alim. Hukum hakam dia tahu. Dia tahu hukum hakamnya. Maka orang ni kita kata arifin. Kalau dia, saya katakan jahil, bacaan hadis juga jahil, Quran juga jahil, tiba dia kata saya lah arifin, maka dia tertipu, dia maghrur. Maka jangan kita terpedaya dengan orang-orang macam ni. Biar kita cerdik. Islam agama cerdik, bijak. Yang mengikutinya orang bijak dan cerdik. Tentang kita, Allah suruh kita guna akal. Akal penyelamat kita daripada ditipu oleh orang yang cuba bodohkan kita. Sehingga dia menjelaskan sesuatu dengan terang, dengan jelas. Allah berfirman, "Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin." Wahai Muhammad,
tugas dan peranan kamu menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Semua yang mengikut jejak langkah Nabi SAW, dia akan menyampaikan sesuatu dengan dalil dan hujah yang jelas. Dia tak merapu-merabang, tentu. Dia jelas. Sebab itulah Islam. Dia amat jelas. Lailuha kanahariha, malam dan siang sama cerah. Itulah Islam. Artinya, kalau kita sebut malam kan gelap. Tidak bila bercakap tentang Islam. Dalam situasi mana pun Islam itu cerah. Ya, kita kata malam gelap, siang terang. Ya, secara umum. Tapi malam boleh jadi cerah disebabkan lampu. Tidakkah kamu melihat malam yang gelap menjadi cerah seperti siang kerana lampu? Demikian dalam kehidupan kita. Kehidupan kita kadang-kadang bersifat malam, kadang-kadang bersifat siang. Tetapi kalau kamu ikut Islam, kehidupan kamu seperti siang sentiasa. Terang, cerah, jelas. Tak ada benda yang kita berada dalam keadaan kekeliruan. Maka Islam itu jelas. Macam saya kata, segelap mana pun malam, saya tak keliru dengan kegelapan malam. Saya tahu jalannya di mana sebab saya ada lampu. Walau gelap likat, saya ada lampu. Kereta saya ada lampu. Saya boleh bergerak membelah jalan raya, highway untuk sampai ke destinasi. Walaupun ghalibnya malam tak nampak signboard, tapi saya ada lampu. Saya boleh dim lampu saya, angkat lampu saya, nampak signboard. Maka saya akan sampai, sebagaimana saya berjalan sampai siang, saya juga boleh berjalan malam dan sampai pada waktu malam. Begitulah kepahaman Islam. Dalam apa situasi fitnah itu, dan kita jelas. Hukum hakamnya jelas. Walaupun orang dah semua ke sana belaka, hukumnya jelas. Orang dah viral semua ke sana, hukumnya jelas. Kita tahu ni haram, ini halal. Ini dosa, ini pahala. Biarpun ramai pembuat dosa, kita tahu pahalanya di mana. Walau sedikit pembuat pahala, kita tahu itulah dia keyakinan kita. Lihat bagaimana terang bersuluh kehidupan kita dengan ilmu yang Rasulullah SAW tinggalkan pada kita, dengan sunnahnya, dengan Al-Quran yang menjadi wahyu agung, mukjizat sepanjang zaman. Maka kerja kita sentiasa tadabbur Quran. Kerja kita sentiasa memahami hadis Nabi SAW. Biar kita sentiasa tanya, apa yang Rasul buat kalau buat begini? Pagi-pagi Nabi buat apa? Tengah hari Nabi buat apa? Malam Nabi buat apa? Rasulullah SAW bila musafir buat apa? Nabi bila makan buat apa? Maka kita terus setiap gerakan kita ialah apa yang Rasulullah buat. Kita menghafalnya bukan dengan otak, kita menghafalnya dengan amalan. Sunnah Nabi bukan dihafal dengan kepala otak kita, tapi dihafal dengan perbuatan kita. Maka ingatan kita pada hadis Nabi pada perbuatan kita. Waktu kita masuk masjid, kaki kanan keluar kaki kiri, tandas kaki kiri keluar kaki kanan, itulah hafazan kita. Waktu kita memulakan sesuatu dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Waktu kita makan bismillah, kita sudah dengan alhamdulillah, itulah dihafazan sunnah Nabi SAW. Waktu kita memberi, kita ikhlas, kita menyembunyikan kebaikan kita, itulah sunnah Nabi SAW. Kalau kita memberi secara terangan, niat kita supaya dicontohi oleh orang, supaya lebih baik, supaya tersebar kebaikan, itulah sunnah yang kita hafaz daripada Nabi SAW. Kita bercakap baik dengan isteri kita, itulah sunnah yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Isteri kita juga begitu, dia juga sedang melakukan sunnah Nabi SAW. Kita tak masuk rumah melainkan kita mulakan dengan bersiwak. Itu cara Nabi SAW, dan itu cara kita. Kita tidak memukul isteri kita, kan itu cara Nabi SAW. Dan isteri pula tidak mengangkat suara pada suami, itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana kita menghafaz sunnah Rasulullah. Akhirnya hidup kita begitu bermakna, begitu lazat, begitu manis. Dan segala perselisihan antara kita dapat diselesaikan, dirungkaikan dengan mudah. Sebab kita ikut Islam. Kalau ikut nafsu, memang tak pernah sudah. Marah kita tak pernah sudah, benci kita tak pernah sudah. Tapi bila kita ikut Islam, kita ada waktunya. Pada waktu kita benci sesuatu, dengan cepat kita boleh okey balik. Pada waktu yang kita marah sesuatu, dengan cepat kita boleh sejuk balik. Kenapa? Kerana kita ikut Quran dan Sunnah. Kita tak biarkan hawa nafsu menjadi raja dalam hidup kita, apatah lagi menjadi Tuhan kita. Tidak. Nafsu kita tak benarkan dia jadi raja, apatah lagi Tuhan kita. Nafsu kekal sebagai budak suruhan kita, hamba. Dia mesti berada di bawah kita, bukan di atas kita. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Maka hawa nafsu kita tundukkan dia. Kamu kena ikut apa yang Nabi ajar. Kamu tak boleh mengatasi aku, apatah lagi mengatasi sunnah Nabi SAW. Baik nafsu makan kita, nafsu minum, nafsu tidur kita,
Ni kat subuh nak tidur juga sedap tidur. Jangan. Ini waktu solat subuh. Bagaimana kamu cerita mengantuk? Bangun dulu. Ambil semayang, solat dulu, nak sambung. Maka lihat kita tundukkan nafsu. Maka nafsu tadi menjadi kerdil di hadapan kita. Walau liar bagaimanapun nafsu, kita rantai dia, kita kurung dia sehingga dia menjadi jinak. Menunggu kita beri makan. Dan jadual makan dia ikut jadual kita, bukan ikut jadual dia. Dia mengaunglah sekuat hati, ini belum waktu makan. Kalau dia sehingga dia ngaunglah, ini belum waktu makan. Sama nafsu kita. Dia mengaung macam-macam, dia nak, tak boleh. Ini salah. Ini Islam tak benarkan. Kalau kamu tak mengaung yang boleh, kami bolehkan. Tak boleh mengaunglah, cakarlah, melompatlah, kami tak akan pedulikan. Telah kami kurung kamu dalam sangkar keimanan kami. Kamu tak boleh keluar. Wahai nafsu. Itu cara kita mengikut Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.